Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya dalam sinopsis juzuk yang ke-29. Juzuk yang ke-29 ini terletaknya di dalam Al-Quran pada muka surat 562 sehinggalah muka surat 581. Antara surah yang membentuk juzuk yang ke-29 ini, jika kita rujuk di dalam Al-Quranul Karim, ada 11 surah. Menurut para ulama, 11 surah yang telah pun membentuk juzuk yang ke-29 ini kesemuanya adalah surah Makkiyah. Ini bermakna ke-11 surah tersebut merupakan surah yang membicarakan tentang akidah, membicarakan tentang hari kiamat, membicarakan tentang perkara-perkara gaib dan sebagainya. Kita bincangkan pula tentang apakah makna yang terkandung pada setiap nama-nama surah tersebut, ataupun kita namakan sebagai munasabah tasmiyah, ataupun kita sebut sebagai munasabah nama-nama surah tersebut. Surah yang pertama iaitu surah Al-Mulk. Apakah makna Al-Mulk? Al-Mulk bermakna kerajaan. Kerajaan siapa? Kerajaan Allah. Yang kedua surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam bermakna pena. Surah yang ketiga Al-Haqqah adalah berkenaan dengan hari yang benar, iaitu hari kiamat. Al-Ma'arij iaitu tempat naiknya sesuatu. Yang berikutnya Nuh, berkenaan dengan Nabi Allah Nuh alaihi salam. Manakala surah Al-Jin maknanya adalah jin. Surah yang berikutnya Al-Muzammil adalah orang yang berselimut. Manakala Al-Muddathir juga bermakna orang yang berselimut. Al-Qiyamah pula adalah hari kiamat. Berikutnya Al-Insan. Apakah Al-Insan? Al-Insan bermakna manusia, insan. Manakala surah yang terakhir dalam juzuk yang ke-29 Al-Mursalat bermakna sesuatu yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah tema dan ciri-ciri khusus bagi setiap surah-surah yang membentuk juzuk yang ke-29 ini? Surah Al-Mulk temanya berkenaan dengan hanyalah Allah yang memiliki, yang mempunyai pemerintahan dan kerajaan. Tiada kerajaan dan pemerintahan melainkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh yang demikian, dalam surah Al-Mulk ini Allah telah menyebutkan ada 15 bukti. Ada 15 bukti tentang Allah itu maha berkuasa. Manakala surah Al-Qalam, surah Al-Qalam temanya berkenaan dengan dakwah untuk kita meninggikan, dakwah untuk kita memperbaiki akhlak-akhlak manusia. Antara ciri khusus dalam surah Al-Qalam, Allah Subhanahu wa taala telah pun bersumpah dengan Al-Qalam. Apakah itu Al-Qalam? Al-Qalam itu pena. Di sini kita boleh ambil pengajaran bahawa pentingnya ilmu dan pentingnya kita menulis sesuatu. Antara ciri lain surah Al-Qalam, dalam surah Al-Qalam ni dia mengandungi dua perkara. Pertama, Allah memuji, yang kedua Allah memberi celaan. Allah memuji tentang akhlak Nabi SAW. Ini boleh rujuk pada ayat yang keempat. Manakala Allah mencela akhlak-akhlak yang buruk,
boleh dirujuk dalam ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-13. Saya sebutkan contoh-contoh akhlak-akhlak yang buruk yang mesti dijauhi oleh setiap manusia. Antaranya adalah suka bersumpah pada kebatilan, suka mencaci, mengadu domba, an-namimah, suka menghalang orang melakukan kebaikan, melampaui batas dan juga bersikap kasar. Surah yang berikutnya adalah Al-Haqqah. Apakah tema Al-Haqqah? Tema surah Al-Haqqah ini tak lain dan tidak bukan, ia sangat berkaitan dengan hari kiamat. Ini bermakna kiamat adalah sesuatu yang benar dan tidak ada sesiapa pun dapat mengelak daripada menempuh hari yang benar itu. Antara ciri khusus dalam surah Al-Haqqah ini, Allah menyebutkan tentang pembalasan bagi dua kumpulan manusia. Orang mukmin Allah ceritakan balasannya apa, orang kafir pun Allah ceritakan balasannya apa. Untuk orang mukmin boleh rujuk dalam ayat 19 hingga ayat nombor 24. Manakala balasan untuk orang kafir boleh rujuk pada ayat 25 sehingga ayat nombor 37. Seterusnya, surah yang berikutnya adalah surah Al-Ma'arij. Tema surah Al-Ma'arij adalah berkaitan dengan dituntut untuk kita melakukan amal yang boleh membawa kita kepada darjat iman yang sangat tinggi. Oleh yang demikian, dalam surah Al-Ma'arij ini ada beberapa kunci amalan. Ada beberapa amal soleh yang boleh membawa kita kepada darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Antara amalan tersebut yang Allah sebut adalah mengerjakan salat, infak harta, mempercayai hari akhirat, takut kepada azab Allah, memelihara kemaluan, menjaga amanah dan janji, saksi yang adil, dan Allah tutup dengan memelihara salat. Amal-amal yang telah pun saya sebutkan tadi boleh dirujuk pada ayat nombor 22 sehingga ayat nombor 34. Surah yang berikutnya yang membentuk juzuk yang ke-29 ini adalah surah Nuh. Apakah tema surah Nuh? Surah Nuh ini temanya adalah committed di dalam menyampaikan dakwah. Dalam surah Nuh ini tak lain tak bukan merupakan satu-satunya surah yang menyebut tentang kisah Nabi Allah Nuh alaihi salam secara terperinci yang tidak diceritakan oleh Allah pada surah-surah yang lain. Surah An-Nuh, topik utamanya Allah menceritakan tentang dakwah, seperti mana tema yang telah kita sebutkan. Maknanya dalam surah An-Nuh Allah menyebut tentang apakah topik utama dakwah yang perlu kita tekankan, apakah kaedah dakwah yang perlu kita ambil, yang perlu kita tiru, dan apakah waktu-waktu dakwah yang kita manfaatkan, dan juga Allah menyebutkan tentang sasaran-sasaran dakwah yang boleh kita memberikan penekanan. Kemudian selepas surah Nuh, Allah menyebut tentang surah Al-Jin. Apakah tema surah Al-Jin? Tema surah Al-Jin ini dia mempunyai kaitan dengan dua makhluk yang Allah berikan tanggungjawab, iaitu jin dan juga manusia. Apakah ciri khusus surah Al-Jin? Surah Al-Jin ini merupakan satu-satunya surah di dalam Al-Quran yang menyebut tentang jin secara terperinci. Antara topiknya, Allah menyebutkan tentang kisah jin yang beriman kepada Quran. Allah menyebutkan tentang keadaan jin setelah dibangkitkan Nabi SAW menjadi Rasul. Allah menyebutkan juga tentang semua masjid yang dibangunkan hanyalah untuk Allah, dan Allah juga menekankan bahawa hanya Dia sahaja yang mengetahui perkara-perkara yang gaib. Surah yang berikutnya adalah surah Al-Muzammil. Surah Al-Muzammil ini temanya adalah berkaitan dengan qiyamul lail, salat di waktu malam, yang merupakan sumber kekuatan bagi mana-mana pendakwah yang ingin menjadi dakwah ataupun sudah berdakwah. Antara ciri khusus surah Al-Muzammil ini, Allah menceritakan tentang beberapa perintah yang Allah menyuruh Nabi melakukan. Antaranya Allah menyuruh Nabi dan kita semua, iaitu salat di waktu malam. Apabila baca Al-Quran, bacalah dengan tartil. Allah juga mengingatkan tentang selalulah mengingati Allah, sentiasa bergantung, harap kepada Allah,
dan selalulah sabar atas gangguan-gangguan musyrikin dan sabar atas gangguan-gangguan orang yang kita dakwah. Begitulah secara ringkas dalam surah Al-Muzzammil. Surah yang seterusnya adalah surah Al-Muddathir. Tema surah Al-Muddathir adalah kesungguhan di dalam berdakwah. Permulaan surah dalam surah Al-Muzzammil ini, seperti mana yang telah pun saya sebutkan, Allah menyebutkan tentang beberapa perkara yang Allah menggesa kepada kita supaya bersungguh-sungguh dalam kita melakukan dakwah kepada individu dan juga kepada masyarakat yang ada pada masa kini. Surah yang berikutnya adalah surah Al-Qiyamah. Surah Qiyamah temanya sangat berkait rapat dengan kiamat. Al-Qiyamah adalah kiamat. Antara ciri istimewanya surah Al-Qiyamah ini, Allah menyebutkan tentang ada dua jenis kiamat. Yang pertama kiamat besar, yang kedua adalah kiamat kecil. Apakah kiamat besar? Kiamat besar adalah kiamat yang menyebut tentang berlakunya peristiwa sangkakala. Apakah kiamat kecil? Kiamat kecil adalah berkaitan dengan kematian. Antara ciri lain surah Al-Qiyamah ini, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang nikmat yang terbesar yang Allah beri kepada ahli syurga ini adalah dapat melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Al-Insan, surah yang temanya berkenaan dengan manusia ini berpotensi untuk menjadi penghuni syurga. Apakah ciri khusus surah Al-Insan? Surah Al-Insan ini Allah menyebut tentang nikmat syurga, Allah juga menyebut tentang azab neraka. Tetapi yang istimewanya, Allah tidak menyebut tentang azab neraka ayatnya panjang. Allah hanya menyebut satu ayat saja tentang azab neraka. Tetapi apabila Allah menyebut tentang nikmat syurga, ada 14 ayat yang berkaitan dengan nikmat syurga. Ini Allah ingin memberikan penekanan kepada kita semua supaya kita manusia ini mempunyai potensi, mempunyai peluang yang besar untuk menjadi ahli syurga. Surah yang terakhir yang ingin ataupun surah yang terakhir yang dapatlah saya kongsikan secara ringkas adalah surah Al-Mursalat. Surah Al-Mursalat ini temanya berkenaan dengan peringatan-peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Antara ciri-ciri surah Al-Mursalat ini, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan tentang hari pembalasan. Hari pembalasan iaitu hari kiamat. Manakala antara ciri yang lain dalam surah Al-Mursalat ini, Allah mengulang-ulang tentang ayat wailul yawma idzil lil mukazzibin. Wailul yawma idzil lil mukazzibin. Celakalah, binasalah pada hari itu orang-orang yang telah pun mendustakan. Ayat ini Allah ulang sebanyak 10 kali di dalam surah ini. Ini bermakna pengulangan-pengulangan ini ia merupakan satu mesej, iaitu Allah memberikan peringatan dan amaran kepada manusia yang telah mengkufuri segala nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mendustakan agama, yang mendustakan Rasul, mendustakan Al-Quran dan sebagainya. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada sinopsis ringkas juzuk yang ke-29 daripada apa yang saya sampaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.